Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang pertama saya buat live recording. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Hari ini saya nak bercerita tentang salah satu di antara nama-nama Allah SWT yang maha mulia, iaitu Allah maha baik. Hari ini saya bangun pagi, syukur Alhamdulillah Allah telah memberikan kesempatan pada saya, yang mana Allah telah beri saya kehidupan selepas kematian, iaitu tidur. Hari ini juga Allah SWT masih kekalkan iman di dalam dada saya, yang mana hari ini kita dapat syukur, kita dapat mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada di antara salah satu di antara ilmu-ilmu orang alim beritahu, iaitu Allah maha baik ni. Baiknya Allah SWT tak sama dengan di antara salah seorang orang yang lain, yang mana Allah beritahu, macam saya kata mak saya lah orang yang paling baik sekali dalam muka bumi ni, dalam dunia ni, dalam alam semesta saya ni adalah mak bapak saya adalah yang paling terbaik. Tapi Allah beritahu Allah maha baik, Allah lebih baik, maha di antara yang sehabis-habis. Maha ni ada orang alim begitu adalah sehabis-habis, maknanya maksimum, sehabis-habis baik ini. Allah maha baik, sehabis-habis baik. Macam tu lebih kurang mudah faham bagi bahasa orang-orang awam seperti saya. Sehabis-habis baik, maksudnya tak ada lebih baik daripada Allah SWT, tak ada lebih penyayang daripada Allah SWT. Allah, walaupun saya bermaksiat hari ni, semalam dan sebagainya, tahun lepas, tahun ni, tapi Allah masih hidupkan saya lagi atas muka bumi ini. Atas maksud apa? Atas maksud untuk gembirakan, untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu apa maksud kita dia hidupkan. Kita tak tahu selagi mana kita tak mencintai, kita tak rasa yang kita dicintai. Ada dua kalimah yang berbeza, tapi maksud yang sangat dalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada para sahabatnya ketika duduk di majlis para sahabat. Rasulullah termenung. Sahabat semua tak bercerita. Tapi bila Rasulullah tengok para sahabat tertunggu-tunggu apa berita, apakah wahyu telah diturunkan sebagainya, dan Rasulullah beritahu pada sahabatnya, wahai sahabat-sahabat, sesungguhnya aku sedang merindukan saudara maraku. Allah Rabbi. Para sahabat Abu Bakar ada, Umar ada, Osman ada, semuanya di antara saudara mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tak boleh jadi saudara? Rasulullah kahwin dengan anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu Aisyah. Rasulullah juga kahwin dengan anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bila dah kahwin, jadi saudara mara lah. Tapi Rasulullah begitu, aku rindukan saudara maraku. Sahabat semua terdiam. Wahai Rasulullah, adakah kami ini bukan saudara Rasulullah? Bukankah kami ini saudara Rasulullah? Rasulullah begitu, antum ashabi. Rasulullah beritahu, kamu semua sahabat aku. Kamu berjuang di sisiku, memperjuangkan agama Allah SWT di muka bumi ini. Kamu membantuku. Wahai Muhajirin dan Ansar, tinggalkan anak, isteri, pekerjaan, perniagaan daripada Mekah, pergi berhijrah ke Madinah. Allahu Akbar. Bukan satu pengorbanan yang kecil, tuan-tuan yang mulia. Dia pengorbanan yang sangat besar, yang mana mungkin kita belum tentu dapat macam mana buat para sahabat radhiyallahu anhu buat. Oleh itu hari ini kita banyak syukur, banyak ya Allah. Adakah mampu ya Allah kita ni dapat berjumpa dengan para sahabat Nabi? Sesungguhnya pengorbanan mereka sangat besar. Adakah kita yang kecil hina-hina ni boleh duduk sama-sama dengan Nabi, boleh rapat dengan Nabi? Boleh ke kita ni? Padahal kita, apa pengorbanan kita yang telah kita buat? Apa pengorbanan agama yang kita buat selama kita hidup? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, atau 70 tahun masih hidup atas muka bumi ni. Apakah pengorbanan kita yang telah kita korbankan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tak sedar. Kita komplain banyak. Ya Allah, kami nak duduk berhimpun bersama dengan Nabi kami di akhirat.
Betul, tak salah doa tersebut. Itu memang cita-cita kita. Tapi kita nilai diri kita, bila kita tanya diri kita, ya Allah, adakah kita ni layak duduk bersalaman, duduk berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, di padang mahsyar? Memang Rasulullah kenal kita. Rasulullah kenal kita. Tapi adakah kita kenal pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita kenal sahabat Nabi? Adakah kita kenal isteri-isteri para nabi? Kita, kalau kita kenal, alhamdulillah. Tapi yang paling penting, adakah kita tahu sejauh mana pengorbanan agama yang telah kita korbankan berbanding dengan para sahabat? Adakah kita layak duduk di dalam syurga bersama dengan para sahabat, bersama dengan Rasulullah? Kita fikir sejenak, 1 minit, 2 minit. Ya Allah, apa pengorbanan agama hari ini yang telah aku buat? Apa pengorbanan agama yang hari ini yang telah aku junjung? Apakah sunnah Nabi yang hari ini yang aku lakukan? Adakah sunnah Nabi yang aku bagi tahu pada orang lain supaya dapat mengamalkan sunnah Nabi bersama-sama? Allah Rabbi, Allah SWT tak perlukan kita. Allah tak perlukan saya. Allah tak perlukan saya untuk beriman. Sekiranya saya beriman, Allah naik, makam Allah SWT naik, darjat Allah SWT makin tinggi. Bersama juga dengan Rasulullah, makam dan darjat Rasulullah tinggi. Tak. Kita sembahyang, kita tak sembahyang, kita berzikir ataupun kita tidak bersalawat atas Rasulullah, makam Rasulullah, darjat Rasulullah tidak akan naik. Tidak naik. Sebab makam Rasulullah, darjat Rasulullah dah terlalu tinggi. Kita yang perlukan Rasulullah, kita yang perlukan pengorbanan, kita yang perlu berkorban atas agama. Maksud ini pengorbanan agama yang macam mana bang? Apa kesukaan Rasulullah yang telah kita buat? Rasulullah menyambung silaturahim, Rasulullah memberi makan orang miskin, Rasulullah bersenyum, Rasulullah sambung silaturahim, Rasulullah akhlak yang mulia. Rasulullah telah banyak. Rasulullah rindukan kita. Rasulullah rindukan kita macam mana tuan-tuan yang mulia? Rasulullah nak dengar Allah SWT rakam perbualan saya yang sekarang ni. Rasulullah rindukan, Allah SWT rindukan kata-kata cinta pada Allah, kata-kata cinta pada Rasulullah. Sebab manusia sekarang ni, atas alam sejagat ni, alam semesta ni, manusia berbondong-bondong pagi, petang, siang dan malam bekerja mencari sesuatu yang Rasulullah begitu, mencari sesuatu yang telah ditetapkan. Tapi Allah SWT tidak menetapkan amal dan amal, ilmu dan iman kita bertambah, meningkat. Itu yang Allah SWT tak tetapkan. Tapi yang Allah janji, Allah janji di dalam genggaman Allah, di dalam urusan Allah SWT, iaitu rezeki, jodoh, pertemuan, ajal dan maut, untung dan rugi, qada dan qadar. Itu yang Allah SWT telah tetapkan. Tapi kita takut, kita macam tak cukup. Walhal kita kerja 24 jam sekalipun, kalau kita rezeki kita pada hari itu 100 ke 200 ke, dia tetap, Allah dah tetapkan, Allah dah tentukan. Janganlah kamu takut. Macam mana malaikat maut, dia tahu umur kita bila kita mati, dia kejar. Macam tu jugalah rezeki akan kejar kita. InsyaAllah Tuhan, apa yang baik daripada saya ini dalam milik Allah SWT, bukan milik saya. Saya hanya bercakap ni pun Allah yang izinkan. Saya hanya kongsi ilmu tuan-tuan yang boleh. Saya tak tentunya betul, tapi alhamdulillah saya nak bagi tahu tuan-tuan yang boleh, hari ini saya mensyukuri nikmat Allah SWT, iaitu Allah Maha Baik. Walhal dosa saya yang banyak, Allah SWT Maha Baik. Allah SWT masih hidupkan saya lagi atas muka bumi ini, dapat menghirup udara segar hari ini. Atas nikmat Allah SWT ini saya nak kongsi pada tuan-tuan, yang mana kita mesti melakukan pengorbanan, perjuangan. Kita kena sambung perjuangan para Rasul, perjuangan Nabi sekarang ni, perjuangan agama ni. Atas maksud ni lah saya ajak tuan-tuan, bagi tahu kawan-kawan yang lain, bagi tahu kawan-kawan anak isteri tuan-tuan, saudara mara tuan-tuan,
amal ma'ruf nahi munkar. Sebab dua pekerjaan inilah, atas maksud pekerjaan inilah Allah SWT kirimkan manusia yang paling agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan-tuan, apa yang baik dan petang daripada Allah SWT. Apa yang kurang baik, apa yang tak betul, itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.